Assalamualaikum semua. Apa khabar kepada saudara-saudara semua? Semoga di saat ini, ketika ini, anda semua berada di dalam dakapan, hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji dengan virus yang merebak. Sepatutnya kita takut kepada Allah. Kita lebih takut kepada virus. Sibuk pakai topeng muka, sibuk jaga jarak sosial, sibuk pakai sanitizer. Tapi kita tak tutup aurat. Kita tak jaga solat. Masjid dah mula sunyi. Ini tanda musibah lagi besar akan datang. Virus itu makhluk. Ia tidak ada kuasa untuk mematikan. Yang mematikan adalah Allah. Kerana kita hari-hari cerita pasal virus, maka hati kita yakin pada virus. Kita tak cerita kebesaran Allah, maka Allah tidak ada di hati kita. Dikuatiri, jika kita mati, kita akan bawa dosa syirik pada Allah SWT. Wahai saudara-saudaraku semua, sama-samalah kita menjaga perintah Allah, SOP, Sunnah of Prophet. Hidup ini sementara sangat-sangat. Kita semua akan mati. Kita semua akan tinggalkan dunia ini. Tidak ada siapa boleh lari dari kematian. Tidak ada siapa boleh lari dari sakaratul maut. Apa yang kita nak bawa ketika mati? Iman dan amal yang sempurna. Harta tidak akan ikut masuk kubur. Rumah akan tinggal mengucapkan selamat jalan. Kereta, pangkat, harta, anak, isteri semua akan tinggalkan kita di dalam kubur sorang-sorang. Maka berhadapanlah kita dengan mungkar dan nakir. Jika di dunia ini kita tidak takut kepada Allah, kita rasa seolah kita berkuasa dari Allah, maka bila kita masuk kubur, baru kita tahu bahawa mati itu benar, neraka itu benar, azab kubur pun benar. Baru kita yakin ketika itu dunia ini hanya tipu daya. Sekarang kita rasa harta, kekayaan, rumah semua ada di sebelah kita. Nanti bila kita masuk kubur, kita dibangkitkan semula untuk soalan kubur. Kita lihat kiri kanan kita hanyalah tanah sebagai dinding. Tanah-tanah sebagai lapik untuk kita berbaring. Dan teman-teman kita hanyalah ular, kalajengking, lipan, ulat-ulat di dalam kubur. Jika kita masuk kubur, kubur kita menjadi seperti taman-taman syurga. Kita orang yang berjaya. Tapi jika kubur kita menjadi salah satu lubang-lubang neraka, maka bersedialah menerima pembalasan. Ini disebabkan lantaran sewaktu hidup kita takabur dengan Allah. Kita riak dengan Allah. Kita tinggalkan perintah-perintah Allah. Bahkan kita rasa seronok dibelai-belai dengan perkara maksiat, zina. Bangkitlah wahai saudara-saudaraku. Hebat macam mana pun kita kat dunia,
kaya macam mana pun kita dekat dunia, semua kita satu hari akan menghadapi situasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu, hebat macam mana pun pakaian kita dekat dunia, kita pakai LV, Gucci, Orlando, John Master, apa saja pakaian-pakaian yang hebat, semua akan ditinggalkan. Kita hanya berbalut dengan kain kafan berwarna putih. Jadi, Nabi SAW bersabda bahawa orang yang bijaksana dekat dunia ni bukan orang yang lulus SPM 8A, bukan orang yang pakar kira-kira matematik, bukan orang yang hebat dalam fizik, bukan orang yang markah tinggi dalam biologi, tapi orang yang sentiasa fikir akan mati dan buat persiapan untuk menghadapi saat-saat kematian untuk dirinya sendiri. Dan orang yang rugi adalah orang yang lupa tentang mati dan dia tak fikir pasal mati. Dia tahu dia akan mati, tapi dia buat-buat tak faham tentang mati. Dia rasa dia hidup 1000 tahun lagi, tapi rupa-rupanya mati di atas kepala dia. Astaghfirullahalazim. Udahlah kita nak kejar dunia ini melampaui batas. Bukan Allah tak bagi kita duduk kat dunia ni. Bukan Allah suruh berhenti kerja. Bukan Allah suruh berhenti berniaga. Tapi kita jangan cinta dunia. Jika kita cinta dunia, tanpa kita sedar, amalan-amalan akhirat sedikit demi sedikit akan tergugur dari kehidupan kita. Marilah kita sama-sama fikir dan renungkan. Lihatlah, jadikanlah kubur-kubur di depan mata kita sebagai pengajaran. Sebab itu para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka akan berdiri di kubur setiap malam sebelum tidur. Mereka merenung kubur dan berkata, "Wahai ahli kubur, dulu kamu sewaktu hidup pernah hidup senang dan kaya. Wahai ahli kubur, dulu kamu tak kebur dengan pangkat dan kuasa, tapi sekarang kamu hanya boleh berdiam diri. Mungkin kamu sedang dilanyak oleh muka nangkir. Dan sebenarnya, kami ini pun akan ikut kamu masuk kubur. Kami pun akan mati macam kamu juga. Kami nampak orang mati tapi kami tak jadikan pengajaran. Kami nampak orang mati tak bawa apa-apa, tapi kami lupa kami pun akan mati. Wahai kubur, sentiasalah berada di fikiran kami, supaya kami tak takabur, supaya kami tak riak, tak jadi manusia yang sombong di atas muka bumi Allah. Wahai saudara-saudaraku semua, marilah kita renung-renungkan sejenak. Tidak ada kemanisan dunia yang akan kekal selama-lamanya. Semua hanya bersifat sementara. Bukan Allah suruh kita buang dunia, tapi kita dah melampaui batas cinta pada dunia, sehingga kita lupa akan janji-janji Allah. Kita lupa akan perintah-perintah Allah. Berapa ramai yang sekarang ini di dalam kubur sedang menyesal buat selama-lamanya kerana sewaktu hidup tidak mahu mendengar peringatan. Buka Facebook, buka IG, hanya nak tengok maksiat, hanya nak komen perkara yang berkata-kata kesat, hanya nak kutuk orang sana sini. Tapi jika ada orang buat live tentang agama, tentang nasihat, panas, telinga panas, mata panas. Sebab apa? Itu sifat-sifat iblis dan syaitan yang dibuat daripada api. Mereka sentiasa panas pada kebaikan. Jadilah manusia yang berhati sejuk mendengar nasihat.
Jadilah manusia yang berhati tenang mendengar kata-kata hikmah tentang akhirat. Buangkan sifat riak dengan Allah. Jika ada orang tegur dan nasihat kita berkaitan dengan Allah, sebenar-benarnya Allah yang gerakkan, Allah yang nak nasihatkan kita. Bila kita tolak dialog-dialog orang yang mengajak kita pada Allah, kita bukan benci orang tu, tapi sebenar kita sedang benci pada Allah. Allah yang hidupkan kita kat muka bumi ni. Tidak ada bayi yang lahir dah pandai berlari. Tidak ada bayi yang lahir dah pandai menyanyi. Tidak ada bayi yang lahir yang pandai berlakon. Tidak ada bayi yang lahir pandai berniaga. Tidak ada bayi yang lahir pandai jadi kontraktor. Tidak ada bayi yang lahir pandai jadi pensyarah. Semua lahir dalam keadaan bodoh, tak tahu nak cakap apa. Berjalan tak pandai berlari, tak pandai malah. Nak minta susu badan dari ibu kita pun kita hanya pandai menangis. Tapi bila mana Allah bagi kepandaian untuk berjalan, ada yang boleh berlari, ada yang pandai berlakon, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai jadi pensyarah, ada yang boleh pandai jadi cikgu, ada yang pandai jadi mekanik, dan pandai buat segala-galanya. Dan paling bahaya, dia pandai menipu. Dia bukan tipu manusia, dia tipu Allah. Sebab semasa hidup kat dunia dulu, tuan-tuan, kita berjanji dengan Allah, jika kami sampai kat dunia, kami akan taat segala perintah Allah. Sebab Allah SWT pernah tanya kita di alam roh, alastu bi rabbikum? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Kita yakin Allah yang jaga kita. Kita yakin Allah yang bagi rezeki kita. Kita yakin Allah yang hidup dan matikan kita. Sebab waktu itu kita belum nampak makhluk-makhluk dunia yang kita lihat sekarang. Bila kita lahir, kita dah membesar, kita belajar tentang duit, kita yakin duitlah Tuhan kita. Hanya kerana duit, manusia tinggalkan perintah Allah. Hanya kerana duit, dia sanggup berlakon dedah aurat. Hanya kerana duit, dia sanggup jadi ahli politik, kutuk sesama Islam, mengaibkan sesama Islam. Hanya kerana duit, dia boleh lupa Allah. Dia lupa dia akan mati. Duit pun takkan teman dia sampai dalam kubur. Dia lupa. Sebab itu Allah perintah, watawasau bil haqq. Kita kena berpesan-pesan tentang benarnya mati, tentang benarnya akhirat, tentang benarnya azab-azab di akhirat. Kerana Allah tahu kita ini bersifat pelupa. Tapi kita memang lupa. Bila ada orang nasihat, kita lupa nasihat tu datang dari Allah. Bila orang ajak kita solat, kita lupa Allah nak kita solat. Kita ingatkan orang tu nak ceramah kita. Telinga jadi panas dengan nasihat. Kita kena bertaubat kepada Allah. Kita kena kembali kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, makcik-makcik, Allah Maha Pengampun. Besar mana pun dosa yang kita bawa di hadapan Allah, ketika kita solat taubat, mungkin dosa kita seluas langit, mungkin dosa kita sebanyak air-air di lautan, mungkin dosa kita sebanyak pasir-pasir di padang pasir, mungkin dosa kita sebanyak daun-daun di hutan Amazon. Tapi jika kita bertaubat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, mengaku yang kita banyak buat dosa, kita rendahkan keegoan kita pada Allah, insya-Allah Allah Ghafurur Rahim. Allah wa Tawwabur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Taubat. Kembalilah kepada Allah. Jagalah solat. Tutuplah aurat. Jangan sombong dengan Allah. Jasad kita Allah punya, Allah pinjamkan, diamanahkan untuk kita jaga. Bukan untuk ditayang-tayangkan keseksian kita, bukan untuk ditonjol-tonjolkan buah dada kita, tapi untuk kita jaga aurat kita. Terutama wanita-wanita,
aurat anda hanya layak dipegang dan dipandang oleh suami anda yang sah. Janganlah kita gayat sangat atas dunia ni sehingga semua hak suami kita nak bagi orang tengok. Malulah kita kepada Allah. Sebab Allah bagi kita macam-macam nikmat sampai kita lupa perintah Allah. Jangan kita bagi alasan hidayah tak sampai, Allah belum bagi hidayah. Sebenar kita yang tak nak cari hidayah tu. Kita yang lupa pada hidayah. Kita ingatkan hidayah tu percuma. Hidayah sebenar kena cari, kena susah payah. Rezeki, walaupun Allah dah tetapkan rezeki kita sejak di alam roh lagi, Allah dah tulis di dalam buku takdir berapa banyak rezeki yang kita makan. Tapi hari-hari kita pergi kerja cari rezeki, siang malam kita cari rezeki, pening kerana rezeki. Ada orang sampai sakit jantung fikirkan rezeki dia, ada orang sampai darah tinggi fikirkan rezeki dia. Tapi sebenar rezeki dia hanya sebungkus nasi lemak, tapi rezeki dia hanya segelas teh tarik, tapi dia 24 jam fikir pasal rezeki. Walaupun dia tahu Allah dah takdirkan rezeki dia, tapi tuan-tuan, hidayah, iman bukan perkara yang ditakdirkan, perkara yang kena usaha dan kena cari. Jadi saudara-saudaraku yang mulia, marilah kita sama-sama renung-renungkan yang buatkan kita selamat dari azab Allah di akhirat hanyalah perkara iman, hanyalah amal-amal soleh. Bukan Allah suruh kita tinggalkan dunia ni, bukan suruh buang benda-benda dunia yang Allah bagi dekat kita, tapi jangan kita terperdaya sehingga dibelai oleh benda-benda dunia sampai kita terlupa akan perkara akhirat. Allah lah segala-galanya bagi kita. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang akan mematikan kita. Allahus Samad. Allah tak berhajat pada mana-mana makhluk nak bagi satu makhluk itu mati ataupun hidup. Allahus Samad. Allah adalah zat yang seluruh makhluk bergantung hanya kepada dia. Dialah Allah, dialah Maha Pencipta, dialah Maha Pengampun, dialah Maha Pengasih, dia Maha Penyayang. Hari ini kita berusaha nak jaga hati pasangan-pasangan kita. Bila dia kata I love you, bila dia kata I miss you, kita rasa dialah yang cinta kita. Tapi ada segelintir manusia dikecewakan oleh orang yang dia kata I love you tadi. Sebab cinta manusia hanya tipu daya. Cinta dan suka hanya ketika senang, hanya ketika kita ada harta. Tapi bila kita susah, dia lari dari kita. Hanya manusia yang telus saja, yang tak kisah kita miskin ke, kita popular ke, kita tak popular ke, kita siapa pun, dia akan terus kasih dan sayang pada kita. Namun Allah SWT, walaupun hambanya itu pendosa besar sekalipun, Allah terus kasih pada dia. Allah hantar orang-orang nasihatkan dia supaya Allah nak dia berubah dan bertaubat. Tapi manusia itu zalim dengan diri sendiri. Dia halau orang yang buat dakwah sebab dia rasa orang tu datang dengan sendiri. Tapi sebenarnya orang dakwah itu datang dengan perintah Allah, sebab Allah rindu dekat dia. Dah lama dia tak sujud pada Allah, dah lama dia dedahkan aurat dia. Allah nak masukkan dia dalam syurga, tapi dia sombong dengan Allah. Dia lupa Allah yang tegur dia sebenar-benarnya. Jadi saudara-saudaraku yang mulia, semoga sedikit muzakarah kita malam ini agak berlainan sedikit. Semoga kita semua jadikan pengajaran bahawa yang pertama, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Yang kedua, bila kita balik ke alam akhirat yang bermula di alam barzah, alam kubur, yang kita perlukan hanya dua saja, iman yang sempurna dan amal-amal soleh yang sempurna. Hanya dengan cara Nabi SAW. Nak solat cara Nabi, nak makan cara Nabi, masuk tandas keluar tandas cara Nabi, nak minum cara Nabi, masuk masjid keluar masjid cara Nabi, pandu kenderaan cara Nabi, nak berjimat dengan isteri pun cara Nabi. Apa saja keadaan, muamalat, munakahat, iman, niat, ibadat, kita semua kena kaitkan dengan sunnah Nabi SAW.
Jika kita tolak sunnah Nabi, kita rasa sunnah itu hanya sunat, kita silap besar. Mungkin ada ustaz pernah bagi ceramah, sunnah tu sunat aja. Kalau amal dapat pahala, tak amal dapat dosa. Ustaz tu tak habis belajar. Dia telah sesatkan pemikiran orang yang dengar ceramah dia. Sunat itu pahala sunat, puasa sunat, solat sunat. Tetapi sunnah itu the way of life, cara kehidupan. Kalau kita orang beriman kepada Allah, kita orang Islam, kita tak ambil sunnah sebagai cara hidup kita. Kita nak hidup cara siapa? Cara kucing, cara anjing, cara limau, cara Yahudi, cara Nasara, cara Majusi atau cara siapa? Sebab itu kita telah disalah ertikan. Sunat itu perkara sunat. Kalau kita tak mampu nak zakat, sunatnya kita kena sedekah. Kalau kita tak mampu pergi haji, sunatnya kita kena pergi umrah. Kalau tak mampu kita nak puasa fardu, kita boleh cover dengan banyakkan puasa sunat. Jika solat fardu kita takut banyak ada kepincangan, kita cover dengan solat-solat sunat. Tapi jika iman kita, rukun Islam yang pertama, iman kita tak sempurna, dia tak ada iman sunat. Tak ada iman makruh, tak ada iman harus. Iman itu fardu di atas perkara-perkara yang fardu. Jika iman tak sempurna, segala rukun-rukun Islam yang lain, fardu yang lain, langsung tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kita lupa untuk usaha atas iman. Kita usaha atas duit, usaha atas rumah, usaha atas isteri, usaha atas diploma dan degree. Kita lupa nak usaha atas iman. Kita tak pernah duduk seketika fikir, takut-takut iman saya ni ada syirik ke tidak. Kalau saya mati bawa dosa syirik, dosa menyemutukan Allah walau sebesar zarah, Allah takkan bagi saya mencium bau syurga. Apakah nak masuk syurga? Jadi sama-sama kita renung-renungkan. Semoga pertemuan kita malam ini akan beri kita kesedaran. Bukan saya cakap ikut nafsu. Apa yang saya cakap ini atas perintah Allah. Saya bukan cakap untuk tuan-tuan hormati saya. Saya bukan cakap supaya tuan-tuan respect saya. Saya bukan cakap untuk tuan-tuan sembah saya. Saya makhluk. Saya menyampaikan risalah Maha Pencipta kita, Khalik kita, yang mencipta kita, yang satu hari dia akan binasakan dunia ni. Kita akan dibangkitkan semula di alam akhirat. Kita akan berhadapan di mahkamah Allah di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, kerisauan inilah akan membentuk satu keimanan yang yakin bahawa saya akan mati. Apa saya nak bawa balik jumpa Allah? Jadi tuan-tuan, bila dah faham perkara ni, di samping kita usaha atas keperluan dunia, jangan melampaui batas. Jangan kita tunduk pada makhluk-makhluk yang bukan Tuhan kita. Boleh hormat mereka, tapi bukan tunduk menganggap mereka Tuhan kita. Mereka pun akan mati. Mereka pun akan berhadapan dengan Allah. Jadi jangan kerana satu makhluk yang kita takuti, kita sanggup gadaikan agama kita. Berhati-hatilah tuan-tuan. Makhluk yang kedua yang perlu kita risau adalah sakaratul maut, yang bila-bila akan ambil nyawa kita. Bila-bila akan matikan kita atas perintah Allah. Allahu Akbar. Tak kiralah waktu tu kita tak sempat nak habis meeting ke, tak sempat nak jadi pengantin ke, tak sempat nak jadi kontraktor nak siapkan bangunan ke, tak sempat nak jadi pemandu kenderaan sampai ke destinasi, malaikat maut tak ada belas kasihan. Bila-bila dia boleh ambil nyawa kita. Dia bukan kira kita pergi kedai beli susu tak sempat sampai rumah, kasihan dengan anak bini kita tak dapat nak minum Milo campur susu atau nak minum teh susu. Dia tak kira. Kalau dah sampai ajal kita, dia ambil macam tu je. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Sedar-sedarlah saudara. Cakaplah dengan anak isteri kita. Walaupun nampak zahir saya sebagai suami beli nasi lemak, walaupun sebagai suami bawa balik macam-macam benda balik rumah, tapi yakinlah saya tak boleh buat apa-apa, semua dengan izin Allah. Saya bukan Tuhan awak semua. Saya bukan Tuhan pada isteri, saya bukan Tuhan pada anak-anak, saya pun makhluk kepada Allah. Jadi betulkan iman anak isteri kita, segalanya Allah SWT. Bak kata orang Kelantan, Allah SWT belakang. Bak kata orang Perak, Allah SWT semuanya. Dengar ke tak dengar ni? Jadi insyaAllah
Semoga Allah beri kita kesempatan untuk sempat bertaubat sebelum mati dan di akhir kalam dapat ucap kalimah La ilaha illallah. Daripada saya, Khalifah Bangkit, mari kita sama-sama sempurnakan majlis ini dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Daripada saya, apalah sangat. Assalamualaikum.